أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, yang dimuliakan pengurusi surau dan yang dikasihi AJK sekalian, para imam, dan yang dihormati serta disayangi para hadirin dan hadirat sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita. Kita ini masih lagi berada dan hidup di atas muka bumi ini. Baru ni di Masjid Bandar Rincing lah, 4 hari berturut-turut ada kematian. 4 hari berturut-turut ada kematian. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, bila kita dimasukkan ke dalam tanah, di alam barzakh, yakni bila kita dimasukkan ke liang lahat, maka bila kita dengar orang sedang membaca talqin, talqin ni dikatakan sunnah, ataupun kita kata hukumnya sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan talqin ini sebenarnya ditujukan bukan pada mayat, tapi ditujukan kepada pendengar-pendengar yang berada di kawasan kubur itu, adik-beradiknya dan sebagainya. Jadi bila ditalqinkan, maka kita, kalaulah waktu itu kita ditakdirkan sudah tidak ada, maksudnya kita sudah meninggal. Kita bayangkan kita sudah meninggal, wal'iyadzubillah. Jadi bagaimana keadaan kita? Fikiran kita waktu itu, bagaimana iman aku sekarang ni? Bagaimana persiapan amalan aku nak menghadap jumpa Allah Subhanahu Wa Taala nanti ni? Nak mempersembahkan kepada Allah. Adakah iman aku sempurna? Adakah amal aku sempurna? Baru waktu tu baru kita akan tertanya-tanya. Jadi kalaulah waktu itu kita baru menyesal, waktu itu baru kita menyesal, maka menyesal itu tidak ada gunanya. Kita dah tak boleh nak kembali ke dunia, kerana peluang hanya sekali sahaja. Peluang hanya sekali sahaja. Jadi gunakan peluang ini. Kita selalulah tadabbur ataupun menghayati surah Al-Asr. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau tak silap kata Imam Syafi'i, kalaulah Al-Quran ini diturunkan hanya satu surah sahaja, iaitu surah Al-Asr, sudah mencukupi. Jadi surah Al-Asr ini sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat orang yang berjaya. Dan kalau seseorang itu tidak mempunyai sifat ini, maka dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kalau kita tadabbur surah Al-Asr, sebelum kita masuk tadabbur surah Al-Mulk, kita nak hayati sikit surah Al-Asr. Baik, surah Al-Asr, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi waktu, demi masa? Kalau dalam tafsir yang lain, demi waktu asar. Waktu asar ni, waktu asar
dia punya singkat dia tu nak masuk ke waktu maghrib tu sekejap sahaja. Maksudnya waktu penghujung senja dah. Waktu senja dah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita perhatikan yang kita ini dah berada di waktu senja dah. Bila waktu senja, kalau orang yang raja di luar, dia akan cepat-cepat kemas-kemas nak balik ke kampung halaman dia, rumah sebenar dia, rumah tempat dia rehat. Jadi begitulah kita. Kita berada di dunia ini, kita kena rasa kita ini berada di waktu yang singkat sahaja, waktu senja. Dan kita akan kembali, kita akan balik ke tempat asal kita, kampung halaman kita, tempat untuk kita berehat. Dunia ini bukan tempat untuk berehat. Dunia ini tempat untuk kita bekerja keras demi meraih keredaan Allah. Itu. Jadi begitu. Wal 'asr. Bila kita menghayati, kita akan rasa ya Allah. Allah tidak datangkan saja-saja perkataan asr itu. Demi waktu asar. Ada sesetengah tafsir mengatakan demi waktu asar. Baik. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ataupun dengan kata lain, dia beriman dan usaha atas iman dia. Bukan hanya beriman tapi tidak usaha atas iman, biarkan iman itu luntur dan padam. Tidak. Tapi sifat orang beriman ni, dia kena berusaha atas imannya. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu aminu. Maksudnya apa? Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu, usahakan ke atas iman kamu. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ini ibarat kain yang ibarat kain yang baru dan lama kelamaan akan luntur. Jadi banyaklah tafsiran ataupun kita kata perumpamaan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iman. Jadi iman ni perlu diusahakan. Bagaimana kita nak usaha atas iman? Banyak caranya, antaranya dengan kita selalu mentadabbur Al-Quran, terutamanya surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, iaitu surah Makkiyah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dia ada surah Makkiyah dan Madaniyah. Kita cuba tadabbur surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang keimanan. Kalau Madaniyah, surah-surah menceritakan tentang syariat-syariat Allah. Bagaimana nak sembahyang, bagaimana nak berpuasa, bagaimana nak berzakat dan sebagainya. Yang tu kita kena tengok kitab fiqh. Kita tak boleh berpandukan hanya pada Al-Quran, takut nanti tersesat. Tapi kalau Makkiyah ni, surah berkaitan dengan keimanan ni, kita tadabbur, kita menghayati. Macam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Bila sebut Makkiyah, Madaniyah, jangan tersilap faham. Makkiyah ni bukan surah yang diturunkan di Mekah. Yang tu kurang tepat. Dan juga kita jangan salah faham Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Madinah. Bukan, yang tu tidak tepat. Yang tepatnya apa? Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Manakala Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan selepas hijrah. Baik. Dan surah Al-Mulk, baik.
illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, dan beramal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya. Dalam hadis yang lain mengatakan orang cerdik itu adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Bagaimana keadaan aku di alam barzakh nanti? Adakah aku dapat jawab soalan munkar dan nakir bila ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Adakah aku dapat jawab soalan munkar dan nakir bila ditanya, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, yang nak jawab nanti di alam barzakh bukan mulut kita. Yang nak jawab nanti di alam barzakh adalah amalan-amalan kita. Kalau sewaktu di dunia ini kita selalu membesarkan Allah, kita selalu usaha atas keimanan kita, kita selalu menafikan makhluk, ubat tidak ada kuasa, yang berkuasa hanyalah Allah. Ubat tidak boleh menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Makanan tidak boleh mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah. Minuman tidak boleh menghilangkan dahaga, yang menghilangkan dahaga Allah. Bila hati kita sentiasa dengan kebesaran Allah, dengan keimanan yang kuat, maka keimanan itulah yang akan menjawab soalan munkar dan nakir. Baik, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya apa? Ini juga termasuk dalam sifat orang yang berjaya. Dia bukan hanya sekadar memikir dirinya sahaja. Macam mana aku nak masuk syurga? Macam mana aku nak selamat daripada terkena azab di alam barzakh dan sebagainya. Dia bukan hanya fikir tentang dirinya sahaja, tapi Allah teruskan lagi firman-Nya dalam surah Al-Asr ini, dia juga memikirkan keadaan saudara-saudaranya di luar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi man yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kamu. Tidaklah sempurna iman kamu selagi mana kamu tidak sayang saudara kamu seperti mana kamu sayang diri kamu. Jadi kita kena faham, kita ini bukan hanya perlu memikirkan diri kita, tapi kita kena ringankan lidah kita, ringankan anggota badan kita untuk mengajak kawan-kawan kita di luar sana yang jauh pada Allah. Ada yang tak sembahyang, ada yang tidak berpuasa, ada yang tidak mahu membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita ajak dia kembalilah pada Allah. Dan kita ajak itu dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang orang suka, kadang-kadang orang tak suka. Teruskan ajak. Kita ajak orang ini kerana Allah, bukan kerana dia. Kita ajak orang itu kembali kepada Allah kerana Allah. Kerana itu adalah salah satu sifat orang-orang berjaya. Baik, jadi itu adalah persiapan kita yang perlu kita persiapkan sebelum kita mati. Keadaan iman kita, amal kita dan kerja kita, iaitu kerja sebenar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerja mengajak manusia kepada Allah. Dalilnya apa? Surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala firman, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manfaat seluruh manusia. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kenapa umat ini dikatakan sebaik-baik umat? Tidak dikatakan umat terdahulu, umat Nabi Musa dan sebagainya sebaik-baik umat. Sedangkan umat terdahulu ibadah mereka sangat hebat, lebih hebat daripada kita, lebih hebat daripada umat sekarang ini.
Kenapa umat terdahulu tidak dikatakan umat yang terbaik? Kalau Nabi Musa bila sujud di atas batu, begitu khusyuknya dia bersujud, lamanya dia bersujud sehingga batu itu melekuk. Dan kalaulah mereka beribadah di dalam gua yang gelap itu akan bercahaya disebabkan kesan amalan ibadahnya mereka. Dan kalau mereka berzikir di pokok, di bawah pokok, akar-akar pokok akan lilit badan mereka kerana begitu lama dan khusyuknya mereka. Tetapi kenapa mereka tidak dikatakan umat yang terbaik? Disebab tu bila kita baca lagi ayat tadi, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, untuk dilahirkan, dikeluarkan untuk manfaat seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak manusia kepada ma'ruf, yakni kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Begitulah. Baik, jadi insya-Allah kita akan masuk ayatnya ke-14 hari ini, surah Al-Mulk. Dan surah ayat ke-14 ni dia dalam kunci yang ketiga sebenarnya. Kunci yang ketiga dia terkandung dalam ayat 12 hingga 18. Seperti kita sedia maklum, dalam surah Al-Mulk Allah sembunyikan 5 kunci untuk mendapatkan keberkatan. Baik, saya nak ulang semula, iaitu kunci yang ketiga ini adalah hidup berkah. Kehidupan kita akan sentiasa berkah bila kita sentiasa, yang pertama, merasakan Allah sedang mengawasi kita. Dalam sebuah hadis Jibril yang agak panjang, satu ketika Jibril tanya, apakah itu ihsan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah, kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak mampu, maka rasakanlah Allah sedang melihat kamu. Jadi kita kena usaha. Yang pertama ni, kunci yang pertama ni, nak hidup sentiasa berkah ni, kita kena sentiasa merasakan Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang melihat kita. Allah sedang mendengar ucapan-ucapan kita. Kalau orang yang bertakwa ni, dia sentiasa jaga ucapan-ucapan dia. Bila nak sembang tu, tambah-tambah sembang dengan kawan. Bila kawan masuk, dia punya bab-bab cerita tentang orang lain. Dia orang bertakwa ni, dia tak boleh duduk diam. Dia lari. Sebab apa? Dia tak mau terkena kesan mengumpat itu. Kerana kesan mengumpat ini bukan hanya terkena pada orang yang mengumpat, tapi orang yang mendengar umpatan itu pun terkena kesannya. Jadi kita bila dengar mengumpat, sama ada kita mencegah. Kalau kita kuat, kita mencegah. Tak salah mengumpat. Kita beritahu kat kawan tu, janganlah duk cerita bab orang. Di hari kita ni pun banyak lagi kekurangannya. Tengok keburukan diri kita. Baik, itu yang pertama. Maksudnya kita kena rasa Allah sedang mengawasi kita. Yang kedua, kita kena menghargai nikmat kehidupan, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, dalam ayat yang ke-14 ni, dia adalah sambungan daripada ayat yang ke-13 lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Mulk ayat 60, surah yang ke-67 ayat ke-14. Baik. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dia adalah sambungan daripada ayat sebelumnya, iaitu kita katakan dia mengukuhkan lagi ayat sebelumnya. Ayat yang ke-13, 12, ayat ke-12 menceritakan bagaimana kita nak selamatkan diri kita daripada terkena azab neraka yang Allah ceritakan pada ayat ke-7 hingga ke-11. Neraka sifatnya macam mana? Penghuni neraka, macam mana keadaan mereka? Jadi kita dengar, kita rasa tak maulah masuk neraka ni. Neraka ni sangat dahsyat ni. Bukan suatu perkara yang boleh buat main-main. Cuba kita bayangkanlah. Ya, macam saya pernah cerita satu kisah seorang wali Allah yang bila digoda dan digoda untuk melakukan maksiat, maka dia ambil lilin yang berada di tepinya, dia letak tangannya di atas lilin itu. Kemudian dia tak lepaskan tangan tu, sehingga kan orang yang menggodanya itu, pelacur itu yang godanya itu lari ketakutan. Kerana apa? Terbakar tangan wali Allah itu. Kemudian ditanya, maka wali Allah kata, kat dunia ini pun, bahasa kita lah, kat dunia ini pun aku tak mampu nak rasa kesakitan api dunia ini, mana mungkin aku dapat tahan sakitnya api neraka di akhirat nanti yang berganda-ganda 70 kali ganda. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, ini kita kena fikirkan. Ini sepatutnya kita kena fikirkan. Kalau kita nak jadi ataupun nak termasuk di kalangan orang-orang yang cerdik, kita fikirkan keadaan kita, bagaimana keadaan kita di sana nanti. Adakah kita ini terselamat daripada terkena azab neraka? Apakah amalan-amalan kita ini mampu untuk selamatkan kita? Kalau kita masih lagi kita kata terleka, kembalilah pada Allah cepat-cepat. Jangan biarkan kita beralih ke alam seterusnya baru kita menyesal. Tidak ada kesudahannya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat 12, 13 dan 14 ni untuk mengatakan apa? Cara untuk selamatkan diri daripada terkena azab neraka ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang sentiasa takut pada Tuhannya. Kita pernah menceritakan apakah yang dimaksudkan yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia bukan hanya sekadar takut pada Tuhan, yakni pada Allah, yang dia tidak pernah pun melihat Allah. Dia bukan sekadar takut pada neraka, yang dia pun tak pernah melihat neraka. Dan dia ini bukan hanya sekadar takut, kita kata di khalayak ramai, bahkan dia pun sentiasa merasakan sifat takwa itu ketika bersunyi diri, yakni dalam keadaan orang tidak melihatnya. Jadi kita kena hadirkan perasaan takwa itu. Takwa ini apa? Bahasa mudahnya, takwa ini, ya, kalau ibarat yang diberikan oleh para ulama, kalau tak silap, ataupun hadis Nabi, takwa ini ibarat kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri,
duri-duri, maka keadaan kamu berjalan itu terlalu berhati-hati. Taqwa daripada perkataan wiqayah. Wiqayah ni maksudnya apa? Memelihara. Dia terlalu berhati-hati dan memelihara dirinya agar tidak terkena duri-duri di jalanan itu. Itulah sifat taqwa. Kita kena pelihara diri kita, jangan sampai kita terjebak dan terjatuh dalam tipu daya nafsu dan syaitan. Baik, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Allah isytiharkan kalau kamu ada sifat taqwa, maka kamu akan mendapatkan keampunan Allah. Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan Allah, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Disebutkan dalam tafsir apa yang dimaksudkan dengan ganjaran yang besar itu, itulah syurga Allah. Syurga Allah. Jadi bermaksud bila seseorang itu mendapatkan maghfirah dan ajrun kabir, maka dia tidak lagi termasuk di kalangan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi ini adalah cara untuk selamatkan kita. Cara untuk selamatkan kita daripada terkena azab-azab yang pedih di akhirat nanti, usahakan sifat taqwa ini. Usahakan sifat taqwa. Dalam tafsiran yang lain, dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengatakan taqwa itu ialah mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Baik, jadi kemudian ayat ke-13 menceritakan seolah-olah Allah kata Allah nak mendetailkan lagi bagaimana nak dapat sifat taqwa ini. Sebab tu Allah datangkan ayat ke-13, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala, okey. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Asirru ni maksudnya percakapan secara rahsia, aw ijharu bih, ataupun percakapan secara kita kata biasa, secara jahar. Jahar ni Allahumma salli Muhammad, terjemah dia apa? Secara nyaring. Baik, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, tuturkanlah perkataan dengan perlahan atau dengan nyaring. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sehinggakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bidzatis sudur, apa-apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi kemudian Allah datangkan ayat ke-14, ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Allah menciptakan kita. Tidakkah Allah mengetahui keadaan serba-serbi kita? Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Innahu wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang Maha mengetahui, al-latiful khabir, secara halus maupun secara dalam-dalam. Baik. Kalau kita tengok kalau hari inilah orang ya, pemaju nak buat rumah. Jadi pemaju ni bila dia buat rumah, dia akan tahu serba-serbi keadaan rumah itu. Mana bilik, kalau ada bilik rahsia dia, ada tekan situ, keluar pintu, masuk sekian-sekian. Dia maksudnya bila manusia menciptakan rumah, dia mengetahui setiap sudut rumah itu. Dia lain daripada pembeli, ataupun kita kata ya, pembeli rumah itu bila dia beli, kadang-kadang dia tak tahu pun dia punya kejadian rumah itu secara halus maupun dalam. Jadi begitulah kita tengok Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, takkan Allah tidak tahu serba-serbi keadaan kita.
Apa yang macam ayat yang ke-13 itu menceritakan tentang keadaan orang-orang Quraisy yang sedang berbisik-bisik. Mereka kata, jangan cakap kuat-kuat, kita bisik-bisik. Kerana kalau cakap kuat nanti Tuhan Muhammad akan dengar. Sebab itulah diturunkan ayat ke-13 menemplak ataupun menjawab kata-kata puak-puak Quraisy itu, mengatakan, kamu cakap kuat ke, kamu cakap pelan-pelan ke, Allah, yakni Tuhan Muhammad sentiasa dengar. Kerana dia adalah yang maha mendengar. Bahkan bukan itu sahaja, dia maha mengetahui keadaan isi hati kamu itu. Maksudnya dia mengetahui apa yang kamu tengah fikirkan, walaupun tidak mentuturkan secara rahsia maupun terang-terangan. Baik. Jadi apa yang kita dapat daripada ayat ini, Allah mengetahui keadaan kita serba-serbi, keadaan hati kita, apa yang kita fikirkan sekarang, sebelum dan akan datang, semua dalam pengetahuan Allah. Jadi kita kena rasa dia punya apa, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kita. Saya teringat satu kisah di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika, ya biasalah Umar Al-Khattab ini dikenali seorang yang sangat tegas. Kalau kita perhatikan khalifah-khalifah Islam, dia punya ciri-ciri dia. Macam Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama, dia lemah lembut. Tapi dalam lemah lembutnya itu terdapat sifat begitu tegas, sehingga kan waktu zaman Khalifah Abu Bakar memimpin, dia sanggup mengisytiharkan perang bagi orang-orang yang keluar agama, yakni murtad. Kalau dia hanya lemah lembut, tidak tegas, maka dia tak sanggup berperang. Baik, itu Khalifah Abu Bakar. Khalifah Umar pula dikenali dengan sifat tegas, sehingga kan dikatakan, kalaulah Sayyidina Umar lalu di satu lorong, maka syaitan takkan lalu di lorong itu selama 40 hari. Yang ini diceritakan. Nak kata sifat Umar ni sangat tegas, sehingga syaitan pun takut padanya. Tapi dalam ketegasan Sayyidina Umar, dia ada sifat yang begitu prihatin dan begitu cinta pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan satu malam Sayyidina Umar, dia dengan pengawalnya, seorang pengawalnya pergi menyamar, ataupun kita kata pergi meronda-ronda di kawasan perumahan rakyat-rakyatnya, dengan menyamar sebagai orang biasa. Maka bila dia lalu tengah malam, lalu di kawasan perumahan itu, tengok-tengok ada satu rumah ni bercahaya. Maka Sayyidina Umar pun dekatkan dirinya dekat rumah itu. Maka dia dengar ada dialog seorang ibu dengan anaknya. Baik. Maka anaknya kata apa? Anaknya kata, wahai ibu, malam ini, hari ini, kita dapat susu kambing sikit sahaja. Hari ini kita dapat susu kambing sikit sahaja. Dia kata kat ibu dia. Maka ibu dia kata apa? Wahai anakku, kalau macam tu, campurkan susu itu dengan air. Buh dalam bekas susu tu, bagi nampak banyak. Orang tak tahu kan. Nanti orang minum rasa sama aja. Kemudian bila anak itu dengar kata ibunya itu, anak itu terkejut. Anak itu kata, tidak ibu. Kerana
Khalifah, yakni Saidina Umar, sangat melarang keras orang-orang yang menjual susu dengan dicampurkan air. Maksudnya macam menipu lah, menipu ketika menjual. Jadi Khalifah Umar sangat-sangat melarang. Kemudian si ibu ni kata, Khalifah Umar mana ada, dia tak dengar pun. Tak apalah, bahasa kita lah, saya terjemahkan bahasa kita. Tak apalah, campur sikit je. Orang tak tahu pun. Khalifah pun tak ada pun, dia duduk kat tempat dia lah. Maka si anak tu kata apa? Wahai ibu, walaupun meskipun tidak ada seorang yang nampak kita, walaupun Saidina Umar khalifah itu tidak melihat kita, orang lain tidak melihat kita, tapi Allah tetap melihat kita. Allah mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita ini sembunyikan bos sikit sahaja, Allah tetap tahu ibu. Maka bila si anak ini, ya kita nampak si anak ini menuturkan kata-kata yang, ya kalau kita lihat kata-kata itu disebutkan dalam surah Al-Mulk lah, ayat 12, 13 dan 14 ini menceritakan di manapun kita berada, rasakan Allah itu sedang mengawasi kita. Jadi kisah ni panjanglah. Selepas Saidina Umar dengar yang kejujuran si anak ini, maka Saidina Umar pun panggil anak itu untuk menghadapnya esok hari. Maksudnya Khalifah Umar esok hari itu dia hantar utusan untuk bawa jumpa si anak itu untuk berjumpa dengannya. Banyaklah dia punya kesimpulan ataupun pengakhiran kisah ni. Cuma kita nak cerita apa? Kisah ini mengajarkan kita sentiasalah merasakan Allah ini sedang mengawasi kita. Dan itulah bila kita sentiasa rasa Allah mengawasi kita, keberkatan kehidupan akan mengalir dalam diri kita. Kita akan dapat keampunan Allah, kita akan jauhi diri kita daripada neraka Allah, dan kita akan mendapat ajrun kabir, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak kongsikan satu hadis yang lain, iaitu hadis yang bagus untuk kita muhasabah diri kita. Ya, biasalah di akhir zaman ini macam-macam yang berlaku. Baik, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Okey, baik. Seorang lelaki daripada penduduk Madinah berkata, Sayyidina Muawiyah menulis surat kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulislah surat yang ringkas untuk menasihati saya. Waktu ni Nabi telah wafat lah. Jadi waktu tu Sayyidina Aisyah ni dia jadi rujukan utama. Kita kata salah seorang rujukan di kalangan para sahabat. Kalau sahabat tak tahu sekian-sekian, maka gurunya siapa? Antaranya adalah Sayyidatina Aisyah. Jadi Muawiyah ni dia tulis. Muawiyah ni seorang khalifah juga. Jadi dia tulis surat kepada Sayyidatina Aisyah untuk nasihat dia. Tulislah surat yang ringkas untuk menasihati saya. Ringkas sahaja, tidak panjang. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menulis, setelah pujian dan selawat kepada Nabi, maka Sayyidina Aisyah kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencari keredaan Allah tanpa menghiraukan kemarahan manusia, maka Allah akan melindunginya daripada kejahatan manusia. Sesiapa yang cari redha Allah, tujuan dalam hidupnya Allah, kadang-kadang dia buat sesuatu untuk mendapatkan keredaan Allah, orang tak suka padanya, orang marah padanya, tapi dia tetap dengan prinsipnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang macam ni Allah lah yang akan melindunginya.
Dan kemudian barang siapa yang mencari keredaan manusia tanpa menghiraukan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Kalau seseorang itu mencari redha manusia, tapi dia tak hirau pun Allah suka ke tidak kan, dia nak manusia suka, jadi Allah akan berpaling padanya dan Allah akan serahkan padanya, pada manusia. Allah tak hiraukan dia dah. Nak jadi apa, jadilah. Gitulah. Baik, jadi saya rasa takat tu dulu tadabbur kita. Semoga daripada sedikit tadabbur, awal tadi kita tadabbur surah Al-Asr sikit, kemudian kita kaitkan dengan surah Al-Mulk. Semoga dengan tadabbur kita ini hati kita dibilasi dengan nur Al-Quran. Nur Al-Quran dan hadis. Bila hati kita ini meresap cahaya Quran dan hadis, kesannya kita akan rasa manis dalam beribadah. Buat amalan-amalan harian, baca Quran, sembahyang tahajud, datang sembahyang awal dan sebagainya, rasa seronok. Yang tu sebab apa? Kesan nur Al-Quran dan hadis menyerap dalam hati kita. Jadi insya-Allah yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Dan insya-Allah kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.